Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah telah memberi lagi peluang pada kita untuk menambahkan bekalan dalam kehidupan kita ini, supaya kita tidak dalam hidup kita menjadi penyesalan dalam hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Bekalan yang saya maksudkan tadi ialah maksudnya kita menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri kita, dan dengan ilmu yang kita dapat ini, maka kita sentiasa buat amalan-amalan yang lebih baik dan lebih baik pada masa-masa yang akan mendatang nanti dalam hidup kita. Kerana kita tak tahu bahawa dalam hidup kita ni apa yang sedang dirancang oleh Allah untuk kita, tetapi kita mengharapkan pada diri kita ni mendapat yang terbaik dalam hidup kita. Yang dimaksudkan dengan terbaik ini ialah kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran yang paling bernilai dalam hidup sebagai seorang mukmin. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya akan bercerita tentang mengenai bagaimana kita supaya hati kita ni sentiasa bersih. Hati kita ni jangan menjadi kekotoran pada diri kitanya. Jadi dalam tajuk yang kita bincangkan ini ialah kita membincangkan tentang mengenai apa yang perlu kita masukkan dalam hati setiap mukmin. Dalam hati setiap mukmin ini ada 2-3 perkara yang besar yang perlu kita masukkan dalam setiap hati orang mukmin ini. Yang pertama yang kita kena masuk dalam jiwa kita ialah yang disebut dengan tauhid ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita kena letak dalam diri kita ni, supaya kita tak terganjak pada jiwa kita, pengabdian diri kita, segala apa yang kita buat khusus untuk Allah. Ini yang kita bincang dah setahun, 2 tahun yang sudah, cerita tentang mengenai perkara yang demikian. Kemudian yang kedua, kita kena masukkan rasa dalam hati kita ni keikhlasan. Biar kita ni sentiasa buat dalam keadaan ikhlas. Segala apa yang kita buat, kita tak boleh dalam hidup kita ni buat selain daripada Allah. Tapi kita buat segala kerja-kerja kita ni kerana Allah, kerana Allah. Macam kita dengar kuliah ni pun kerana Allah. Saya yang menyebut ni pun mesti kerana Allah. Segala yang kita buat dalam hidup kita, semuanya kena buat kerana Allah. Tak boleh buat kerana orang. Kalau kita buat kerana orang, kita akan kecewa dalam hidup kita. Tapi kalau kita buat kerana Allah, tidak ada istilah kecewa dalam hidup orang yang berbuat kerana Allah. Dia akan jadi demikian. Kita berumah tangga kerana Allah. Kita bekerja kerana Allah. Kita buat segala sesuatu, semuanya kita kena jaga keikhlasan. Jangan berubah rasa ikhlas tadi kepada selain daripada Allah. Bahaya dalam hidup orang mukmin ini, dia buat sesuatu tetapi dia berbuat kerana selain daripada Allah. Yang ini jadi bahaya sangat dalam kehidupan orang mukmin. 2. Yang ketiga, kita kena ada pada diri kita ni as-sidqi ataupun as-sidqi dalam hidup. As-sidqi ni maknanya kita ni membenarkan apa yang disuruh oleh Allah, dan juga apa yang dilarang oleh Allah itu kita berusaha untuk meninggalkannya. Yang ni yang kita dipanggil as-sidqi. Jadilah orang yang benar-benar menjadi as-sidqi. Maksudnya bagaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita boleh tengok sahabat-sahabat yang lain sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin tu ada benar-benar orang yang sidqi dengan Allah. Sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka membenarkan apa yang mereka janji terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Faminhum man qada nahbah. Ada di kalangan mereka yang gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Jadi orang mukmin ni kena jadi orang yang tidak muzabzabina baina zalik. Tak jadi orang yang teragak-agak. Sekejap sebelah sini, sekejap sebelah sana. Tak boleh demikian. Orang mukmin ni kena jadi as-sidqi. Orang yang hidup dalam keadaan membenarkan ajaran Islam.
Maksudnya, kita ni apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, kita tinggalkan. Jangan kita pertikai yang Allah Subhanahu Wa Taala larang pada kita. Kenapa Allah larang kita minum arak? Kenapa Allah larang kita berjudi? Kenapa Allah larang kita? Tak payah pertikai lah. Kita membenarkan benar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada diri kita. Manakala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita buat tanpa kita pertikai perintah Allah. Keluarkan zakat. Kadang-kadang ada orang yang dia berat. Dia kata, saya bekerja keras membanting tulang pak kerat, tiba-tiba kena keluar zakat. Maknanya orang ni tidak as-sidqi. Orang ni al-kazbu. Orang yang hidup dalam keadaan pembohong. Jangan jadi demikian. Kita ni kan ada orang yang dia berjanji, kalau aku wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqa wa lanakunanna minas salihin. Ada di kalangan manusia ni, mereka berjanji, kalaulah Allah bagi harta benda yang banyak dalam hidup aku ni, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hamba Allah yang saleh. Falamma atahum min fadlihi, ketika mana Allah bagi apa yang mereka minta tersebut, bakhilu bihi, mula jadi bakhil, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia berpaling daripada mengingati Allah. Yang ni menjadi bahaya dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin dia kena jadi orang yang ketiga, as-sidqi pada diri dia. Yang keempat, kena jadi orang yang zuhud. Dalam hati kita ni kena masuk rasa zuhud. Zuhud ni maksudnya apa dia? Rasa tidak tamak terhadap dunia, tetapi tamak terhadap akhirat. Itulah dipanggil zuhud. Zuhud ni bukan orang pakai baju compang-camping, pakai selipar warna lain-lain sebelah, tidak. Orang yang zuhud ni maknanya orang yang hidup dia nampak masa depan hidup dia ke akhirat Allah. Ini dipanggil zuhud. Dia tak rasa tamak terhadap dunia. Segala benda di dunia ni pada diri dia tak jadi masalah. Dunia ni benda yang tak ada nilai. Tetapi yang paling bernilai ialah akhirat dalam hidup. Ni orang yang zuhud dipanggil. Zuhud ni satu perkara yang mesti ditanam dalam jiwa setiap mukmin. Kemudian yang kelima, kita diajar supaya masukkan tawakal kepada Allah. Perbincangan panjang dalam membincangkan tentang mengenai pada diri kita ni, pergantungan kita hanya pada Allah. Orang mukmin dia tidak diajar bergantung dengan bos, tidak diajar bergantung dengan makhluk, tetapi diajar supaya bergantung dengan Khalik. Kalau kita bergantung dengan orang, kita akan kecewa. Banyak benda yang kita akan kecewa dalam hidup. Suami bergantung dengan isteri, dia akan kecewa dalam hidup dia terhadap sikap dan perilaku isteri. Isteri bergantung dengan suami, dia akan kecewa dengan suami kerana PR suami tak sama dengan sebelum kahwin dengan lepas kahwin. Dia akan jadi demikian. Tawakal kita bergantung pada Allah. Allah ni tetap sama. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ni tak akan mungkiri janji. Innallaha la yazlimu mithqala habbatin. Allah tak akan buat zalim walaupun sebesar zarah sekalipun. Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan bila kamu tawakal pada Allah. Bila kamu bergantung, jangan bergantung pada orang, tetapi hidup bergantung pada Allah dalam kehidupan kamu. Nah, ini mesti ditanam dalam jiwa kita. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa masukkan perkara demikian pada diri kita. Kemudian yang keenam, kita kena masuk dalam jiwa kita perasaan mencintai Allah. Mencintai Allah. Yang keenam ni, masukkan rasa cinta pada Allah. Kenapa kita kena cinta pada Allah? Terbincang sebelum daripada ni. Allah berhak dicintai. Tetapi yang selain daripada Allah, ni nombor 2, nombor 3. Siapalah yang kena cintai lepas pada Allah? Lepas pada Allah dan juga Rasul, baru pergi mak ayah, ibu dan ayah kita. Lepas pada ibu dan ayah, turun sikit pada pasangan hidup kita. Kemudian turun sikit lagi pada anak-anak kita. Turun sikit lagi pada adik-beradik kita. Dia turun demikian. Yang jadi masalah dalam hidup seorang di kalangan kita ni, kita letak cinta kita pada makhluk, kita tak letak cinta kita pada Khalik. Ini yang menjadi masalah di kalangan sebahagian di kalangan kita. Islam diajar dalam hidup kita ni, letakkan rasa cinta hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap di kalangan kita. Kemudian yang ketujuh, dan hari ininya kita bincang tentang mengenai takut dan juga harap. Biar tak dalam jiwa kita ni rasa takut. Takut dengan apa dia? Takut dengan neraka Allah. Takut kalau kita langgar perintah Allah. Tapi harap dengan syurga Allah. Harap walaupun amalan kita tak seberapa, tapi kita tak harap untuk masuk dalam syurga Allah. Itu tajuk
yang kita bincangkan pada hari ini mengenai bagaimana sebenarnya yang dikatakan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Bagaimana yang kita boleh memahami dalam hidup kita ni kena ada perasaan dua benda ni duduk dalam jiwa kita, melekat pada tubuh badan kita. Penting sekali untuk kita maklumi. Tuan-tuan yang ada kitab induk penyucian jiwa ni, tuan-tuan tengok pada muka surat 890. Penting sekali untuk kita maklumi dahulu bahawasanya raja yang mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla itu adalah termasuk dalam golongan maqam ataupun tempat ataupun tempat kedudukan ataupun tempat kediaman orang-orang yang sedang menempuh jalan untuk mencapai tingkat tazkiyatun nafsi. Kalau kita dah mula ada pada diri kita ni perasaan yang disebut dengan mengharapkan keredaan Allah, tanda orang ni dah mula ada perasaan dipanggil tazkiyatun nafsi, untuk menyucikan jiwa ataupun kesucian jiwa yang sebenar-benarnya. Tanda dia nak membersihkan jiwa yang sebenar. Bahkan juga termasuk hal ehwal orang-orang yang sedang mencari jalan ke arah itu. Ini menandakan kita sedang mencari jalan ke arah yang disebut dengan mencari jalan ke arah dipanggil pembersihan jiwa dalam hidup seseorang. Keadaan sifat manusia yang sedemikian tadi dinamakan maqam, dia namakan kedudukan. Sebab apabila telah tercapai tujuannya, maka wajiblah ia menetap di situ. Kalau dah kita dah sampai, dah dipanggil perasaan itu melekat pada jiwa kita, dah capai dah perasaan tersebut, maka kita kena letakkan dalam hati kita perasaan demikian. Dipanggil raja pada diri kita. Raja ni maksudnya harap. Kita letak harapan, mengharapkan dipanggil. Jangan kita letak harapan pada pakatan harapan yang menghancurkan harapan. Senang cerita. Tetapi letakkan harapan kita kepada apa dia? Letakkan harapan kita kepada Allah. Tu. Tak payahlah mengharap pada pakatan yang entah apa-apa harapan dia tersebut. Tetapi letaklah harapan kita kepada Allah. Tu. Bila kita letak harapan tu kepada Allah, letak harapan kita ni pada Allah dalam hati kita, maka di waktu mana kita boleh letak demikian, kita dah tinggi kedudukan. Maqam kita ni, kita dah letak dah, tancap dalam jiwa kita. Dan bahkan wajib berdiam di tempat tersebut untuk selama-lamanya. Bila dah masuk dah dalam hati kita ni, maka kekalkan di situ untuk selama-lamanya. Jangan jauhkan, jangan tanggal keadaan yang sedemikian rupa pada diri kita. Jikalau masih dalam taraf hal ataupun keadaan sekarang, kalau dalam keadaan sekarang, maka besar kemungkinannya akan lenyap dan hilang yang tidak tertentu rimbanya ataupun ke mana perginya. Sebab kalau tadi memang suatu keadaan yang datang belakangan, bukan suatu yang terpeteri semenjak kecil lagi, tidak. Rasa harap ni bukannya baru sekarang ataupun akan datang ataupun yang lepas, tidak. Dia bukan datang semenjak daripada kita kecil dah ada harapan. Sebagaimana kecil, waktu mana kita kecil-kecil dahulu, kita tahu, kita dah ada dah perasaan suka, perasaan marah. Waktu mana tu semenjak daripada kecil melekat. Tapi harapan ni tak. Raja ni dia datang setelah mana kita ada ilmu. Setelah mana kita ada ilmu, baru datang raja. Kalau kita tidak ada ilmu, tak datang perasaan raja dalam jiwa kita. Allahu Akbar. Halusnya cara tuan kitab kita ni, dia mengajar pada kita macam mana nak suruh melekatnya raja pada diri kita. Bila dah masuk dah perasaan raja dalam jiwa kita ni, harap hanya pada Allah, peterikan dia, keraskan dia, kekalkan dia di tempat tersebut. Atau semacam fitrah yang dibawa sejak lahir di alam dunia ini. Dia tidak lahir daripada kita lahir dah fitrah, dah ada harapan. Tak. Dia bukan fitrah. Macam fitrah ni apa dia? Yang semenjak daripada lahir dah ada dah. Marah, sayang, nak makan, nak minum. Ni fitrah dipanggil, yang melekat dalam jiwa kita. Tapi yang harapan ni tak. Raja ni dia datang daripada mana? Datang daripada ilmu. Bila kita belajar aja, baru kita mula timbulkan perasaan. Timbulkan perasaan pada kita. Kita mengata naklah kepada Allah tu, kita mula letak
baru timbul dalam jiwa kita. Kalau dah timbul nak pada Allah tu dalam diri kita, kekalkan. Biar dia begitu pada diri seorang mukmin. Faham ke tak faham? Para hadirin sekalian, ini dalam membicarakan tentang irajah. Ini sama dengan warna kuning. Bila warna kuning itu dimiliki oleh emas, maka warna itu pasti tetap dan kekal. Ini contoh yang mudah. Tidak akan luntur ataupun berubah. Tetapi yang ada di wajah orang yang sedang ketakutan sangat, tentu akan lenyap manakala takutnya sudah berlalu ataupun hilang. Jadi sama warna kuning ada di tubuh orang yang sedang sakit. Lalu biasanya dinamakan pucat. Itu cara demikian. Warna kuning, kalau dia kekal pada emas, berada pada emas, dia kekal. Warna emas ni tak berubah dah, warna kuning. Dia panggil demikian. Tapi warna kuning, kalau duduk di muka orang yang sakit, berubah menjadi pucat. Tak jadi warna kuning lagi pada diri dia. Dengan demikian kita mengetahui bahawasanya warna kuning itu dapat dibahagi menjadi dua golongan. Yang tetap dan juga yang lenyap. Warna kuning yang tuan-tuan tengok tu kan, di latar belakang tuan-tuan ini, warna kuning. Warna kuning ni ada dua. Satu yang kekal, satu lagi yang lenyap. Tu, dia panggil demikian. Demikian juga rojak. Rojak ni ada dua. Satu yang kekal, satu lagi sekejap je. Bila dengar, dia akan hilang. Tu cara tuan kitab kita nak cerita. Begitu pula halnya sifat-sifat yang ada dalam hati seorang. Itu pun dapat dibahagi menjadi beberapa keadaan yang tidak tetap dan kekal. Kita namakan hal yang tidak kekal sekarang, yang dalam bentuk hal dia panggil. Yang tak tetap dan tak kekal. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia panggil hal. Anak-anak muda panggil KitKat. Senang cerita. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ataupun suatu keadaan yang datang kemudian. Sebab memang dapat berubah dalam waktu yang cepat ataupun lambat. Yang semacam itu berlaku pula untuk sifat daripada macam-macam sifat yang ada dalam hati seseorang. Mengapa kami menyebut masalah ini? Sebenarnya menjadi tujuan kami ialah hendak menjelaskan hakikat daripada makna rojak. Tuan kita kata, kenapa kita sebut tentang warna kuning? Ada yang warna kuning kekal, ada warna kuning yang tak kekal. Warna kuning kekal, emas. Misal contohnya. Pada emas, dia berada pada emas, kekal. Tak berubah-ubah. Kemudian warna kuning yang tak kekal pada tubuh badan manusia. Bila dia sakit, pucat lesi, hilang warna kuning pada dia, keluar warna putih. Demikian juga dengan rajak. Rajak ini, sikap rajak itu dapat disempurnakan dengan mengingat bagaimana keadaannya, ilmu serta amalannya. Dia boleh kekal. Ilmu adalah merupakan penyebab yang dapat membuahkan ataupun menimbulkan hal. Ilmu ni kadang-kadang orang kita boleh ingat, kadang-kadang tak ingat. Macam kita belajar ni lah. Orang Melayu kita ni, kita belajar ni. Sekarang ni ingat. Tapi selang seminggu je hilang ingatan terus. Tak ingat terus yang kita belajar. Tak payah seminggu, dah sejam lepas pada ni. Nampak nasi, nampak gulai, nampak sayur, nampak makanan tengah hari, siang hari, hilang terus yang kita belajar. Yakni suatu yang baru datang. Sedangkan hal itulah yang menetap dalam amal perbuatan. Suatu Islam suruh kita ni sentiasa diperingat supaya mengekal dalam diri kita. Mengekal perasaan apa dia? Perasaan raja, harap kepada Allah. Adapun raja itu sendiri adalah nama dan dari ketiga macam unsur atau faktor daripada tiga perkara di atas. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita perhatikan huraian di bawah ini pula. Sebenarnya segala sesuatu yang kita temui, baik berupa keadaan yang kita senang ataupun kita benci, itu dapat dibahagikan menjadi tiga perkara. Disebutnya satu suasana yang kita lalui, tiga keadaan ini berlaku. Apa dia? Yang pertama, suatu yang ada dalam waktu sekarang sebagai pendatang baru. Yang baru yang ada pada sekarang. Yang kedua, suatu yang ada di waktu yang telah lampau, kenangan lalu. Yang lalu, yang sekarang, kemudian yang akan datang. Kemudian yang tiga, suatu yang perlu dinantikan di saat yang akan datang. Atau tibanya di waktu yang sudah sekarang ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita perhati betul-betul. Apa dia? Manakala ada suatu lintasan hati berapa suatu yang maujud dan terjadinya itu di masa yang lampau, maka dinamakan zikrun, dipanggil.
Kalaulah kita teringat satu cerita yang lepas, kenangan yang lalu, misal contoh, itu dipanggil zikrun, lintasan sekali. Ingat balik arwah ayah kita. Ingat balik satu suasana di waktu mana kita membesar dengan dia. Dia panggil zikrun. Teringat waktu mana dia suap ke bibir kita. Teringat kan waktu mana kita berlari balik daripada sekolah. Kemudian kita kejar ayah kita peluk ayah kita. Kemudian kita cium pipi kanan, pipi kiri dia. Ini dipanggil zikrun. Dipanggil. Yang lepas tu, yang menjadikan satu ingatan dalam hidup kita, dipanggil zikrun dalam istilah agama, yakni ingatan ataupun tadakkurun, yang menyebabkan kamu mengingati balik kenangan lalu. Tadakkurun, mengingatkan balik peringatan ataupun hal-hal yang perlu diingat sebagai pelajaran diri sendiri. Manakala ada satu lintasan hati berupa sesuatu yang maujud dan terjadi itu pada saat sekarang. Ada juga lintasan hati kita ni terfikir sekarang. Zup sekali. Apa dia? Makan. Orang tengah makan. Bau kan? Bau sedap ni. Tom yum kot. Kita sebut demikian. Sekarang ni. Ni dia panggil, yakni sedang kamu alami. Maka itulah yang dinamakan wajdun. Dia panggil. Wajdun ni maknanya sesuatu yang ditemukan. Ataupun zauqun. Ataupun kamu zauqun ni rasa sekarang ni. Rasa nikmat sekarang ni. Zauq dipanggil. Kadang-kadang kita bau wanginya orang bakar kayu gaharu. Wanginya kita sebut demikian. Ni dipanggil zuqun. Zuqun yang dirasakan sekarang ataupun idrakun. Sesuatu yang kamu dapat sekarang juga. Terlintah pada diri kita. Ni mesti bau kayu gaharu. Ni mesti bau minyak atar yang dipakai oleh ustaz sekian-sekian. Ni dia akan jadi demikian. Ni tadzakkar, dipanggil yang namakan dengan zuqun ataupun wajdun. Itu dalam keadaan demikian. Mengapa disebut wajdun? Istilah-istilah ni. Ni kadang-kadang kita kata ustaz pening kepala ustaz. Nak bincang macam ni, tak apalah, kita biar pening dulu kejap. Tapi lepas pada ni kita akan rasa nikmat dipanggil. Jawabnya, kalau ditanya kenapa nama wajdun? Wajdun. Jangan letak nama anak wajdun pula lepas pada ni. Jawabnya, boleh, tak ada masalah pun. Kalau nak letak pun, kerana nak wajdun ni dirasakan sekarang, dipanggil. Jawabnya kerana berupa sesuatu yang baru datang. Baru je kita rasa. Belum daripada ni kita bangun tak? Kayu gaharu, tak bangun. Sekarang kita bangun. Sekarang bangun. Itu maknanya dipanggil wajdun. Yang sebelum itu tidak ada, jadi baru ditemukan ataupun didapatkan daripada lintasan hati. Manakala ada satu lagi lintasan hati yang berupa sesuatu yang maujud. Dan terjadi itu nanti di waktu yang akan datang. Dan lintasan sangat terkesan dan mempengaruhi hati dan jiwa. Maka itu dinamakan intizhar. Intizhar, menantikan. Dan tawakku, mengharapkan terjadi, dipanggil. Misalnya contoh, macam dia lintasan dalam hati dia, apa dia? Lintasan dalam hati dia, boleh pergi masjid. Boleh pergi masjid dan semayang di masjid. Semayang di masjid. Dia panggil, sekarang tak boleh pergi masjid. Lama dah, 3 bulan dah tak boleh pergi masjid. Tiba-tiba boleh pergi masjid. Bila boleh pergi masjid itu, menyebabkan kita ni jadi tawakuk. Rasa mengharapkan terjadi. Biar yang kita nampak, kita berjalan ke masjid, yang terbuka pintu masjid itu, kita nampak suasana demikian. Dia dipanggil tawakuk. Apabila yang dinantikan itu tidak disenangi ataupun dibenci, dan disebabkan itulah terjadi suatu kesakitan dalam hati. Ataupun maka yang semacam itu dinamakan khauf. Tapi kalau yang lintasan depan kita tu, lintasan dalam hati kita tu, kitanya mikirkan Allahu Akbar, takut. Kita tengok, nampak lintasan kemelangan. Lintasan yang disebut dengan apa dia? Orang datang, polis datang nak gari tu badan kita. Dia dipanggil khauf. Tu dia panggil khauf. Takut ataupun isfaq, perlu dikasihi. Tengok cara perasaan yang dipahami. Yang kenangan lepas dipanggil zikrun. Manakala sekarang yang terjadi wajdun. Wajdun ataupun dinamakan dengan idrakun. Kemudian yang akan datang tu intizar ataupun yang namakan dengan tawakkuk. Pada diri kita. Tawakkuk tu, kalau tawakkuk, katanya tuan kita ni,
satu benda yang kita harap menjadi dan betul-betul nikmat. Tapi ada satu lagi yang akan datang nanti, dia ada dua yang akan datang tu. Sama ada yang dipanggil yang akan datang tu benda yang nikmat ataupun benda yang menakutkan. Yang menakutkan dipanggil khauf. Yang nikmat tu dipanggil tawakkuk, dipanggil mengharapkan terjadi. Tu istilah dipanggil. Kalau sahabat-sahabat yang boleh buat dalam bentuk dan bentuk graf sikit, kemudian boleh tunjuk suasana bagaimana perasaan pada seseorang ni. Ulama-ulama dia kira yang ni jadi macam ni, yang ni jadi macam ni. Kalau kamu ingat kenangan-kenangan lalu, mengimbas balik masa-masa lalu, dia panggil zikrun, mengingatkan balik. Tadakkurun, ataupun kamu menjadikan satu ingatan. Tapi kalau sekarang dia panggil wajdun, ataupun yang disebut dengan idrakun. Kalau sekarang ini kita terlintas sekali, itu idrakun, kita harap supaya terjadi idrakun. Tapi kalau satu yang akan datang nanti dia sebut intizar. Ada anak-anak muda yang dia mengharapkan supaya apa dia dapat kahwin dengan orang-orang yang salihah dalam hidup dia. Itu intizar, dia panggil macam. Yang tu tak apa. Satu lagi dia jadi dalam pemikiran dia, aku ni kalau aku kahwin kemudian dapat anak tu pula tak jadi soleh macam solehnya kehidupan keluarga aku sekarang. Itu dia panggil khaufun, rasa takut. Rasa takut dalam hidup seorang. Khauf ataupun isfaq perlu dikasihi. Sebaliknya apabila yang dinantikan tadi disenangi dan hati pun terpaut dengannya dan terjadi suatu kelazatan mengenai adanya apa yang dinantikan tadi, juga menyebabkan hati dia menjadi riang dan gembira. Maka keriangan dan kegembiraan tadi dinamakan raja. Kadang-kadang kitanya hati kita terpaut dengan satu nikmat. Nikmat. Allah nikmatnya, bayang sedapnya kita berumah tangga dengan keluarga begini. Kita hidup begini. Kemudian kita membayangkan satu yang disebut dengan bahasa kita durian musangking. Kunyit hitam, misal contoh, durian. Kita sebut nama durian tu, kita Allah sedapnya. Setengah orang dia panggil demikian. Yang ni dia panggil apa dia? Raja. Harapnya dapat makan durian. Tengok ustaz makan durian kuning je, kemudian dalam keadaan yang lembut je, dia ustaz tu bawa masuk dalam mulut, bunyi pula cak makan. Misal contohnya, itu dipanggil raja. Kita yang tengok ni, Allah sedapnya ustaz, kita sebut. Itu dipanggil raja dalam hidup kita. Yakni suatu hal yang memang diharap-harapkan. Allahu Akbar. Nipis dan halus dan seninya cara yang disusun dalam agama ini. Daripada huraian ini dapat kita mengerti bahawa raja itu ialah keriangan hati untuk menantikan sesuatu yang disenangi bagi orang yang menanti. Baru kita boleh faham. Raja ni maksudnya apa dia? Satu benda yang kita rasa seronok sungguh. Kalau dapat yang tu, nikmatnya pada diri kita. Menantikan dan apa yang disenangi tadi, yang diperkira pasti terjadi dan menjadikan manusia senang melakukan hal itu. Namun tentu ada sebab yang mendorongnya ke arah tersebut. Kenapa kita nak pada benda demikian? Raja dia panggil. Naknya pada diri kita. Jikalau yang dinanti-nanti tadi untuk mendapatkan sebahagian besar, lagi banyak sebab yang menimbulkannya, maka raja tersebut beralih nama menjadi sadiq. Kalau kita betul-betul kita nak dapatkan banyak, menimbulkan perasaan raja itu banyak, lalu dinamakan dengan sadiq, yakni suatu hal yang benar. Sebaliknya jikalau yang menantikan itu disertai sebab-sebab yang mendebarkan hati dan terus-menerus menggoncangkan perasaan, maka kalau dinamakan tertipu oleh diri sendiri atau kurang sempurna akal fikirannya, adalah lebih dapat dibenarkan daripada dinamakan raja. Seterusnya, apabila sebab-sebabnya itu diketahui wujudnya, tetapi tidak diketahui apa sebenarnya ada, bahkan memang tidak ada bentuk ataupun dan coraknya, maka kalau dinamakan tamanni, dinamakan dengan tamanni, yakni mengharapkan sesuatu yang kosong dan tidak mungkin ada, dapat dianggap sebagai lebih benar manakala terus saja dinantikan. InsyaAllah. Mengapa demikian? Mengapa demikian ni? InsyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah. Kerana saya tengok tuan-tuan dah mula pening kepala di kalangan kita. Ya, apa benda ni ustaz? Saya tak faham ni.
sampai tahap begini, insya-Allah saya harap supaya kita akan salin balik, kemudian kita akan takrifkan satu-satu benda apa yang terjadi, keadaan begini, yang lepas apa benda, yang sedang berlaku apa benda namanya, kemudian yang akan datang apa benda namanya, yang akan datang tu pecah pula keadaan yang berlaku pada diri kita. Ini dia panggil al-khauf war raja, rasa takut dan harap. Mengapa jadi demikian? InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti dalam bab ni. Kenapa terjadi perasaan al-khauf dan raja dalam kehidupan kita ni? Tuan kitab ni dia susun elok-elok. Tuan-tuan yang tak faham, tuan-tuan ulang balik, dengar balik. Dengar balik siri kuliah ini. Dengar, lama-lama tuan-tuan faham. Kalau tak faham juga, saya kena bercakap bahasa Arab lah pula lepas pada ni. Barulah kita boleh faham dalam perbincangan kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan pada diri kita kebaikan daripada perbincangan kita ini sendiri, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.